صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah tuan-tuan dan puan, Quran setiap hari pada hari ini bertemu lagi bagi ayat yang ke-93 dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu semasa kami angkatkan bukit Tursina itu ke atas kamu sambil kami berfirman, ambillah dan amalkanlah ajaran kitab Taurat yang kami berikan kepada kamu itu dengan bersungguh-sungguh, dan dengarlah apa yang diperintahkan kepada kamu dengan mematuhinya. Mereka menjawab, kami dengar dan kami menderhaka, sedang kegemaran menyembah patung anak lembu itu telah mesra dan sebati dalam hati mereka dengan sebab kekufuran mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, amatlah jahat apa yang disuruh oleh iman kamu itu, kalaulah kamu orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada hari ini insya-Allah Quran setiap hari akan membincangkan tentang tajuk dunia yang telah masuk ke dalam hati. Dalam ayat yang saya bacakan tadi menceritakan kisah tentang bagaimana kisah Nabi Musa AS ketika menyampaikan seruan terhadap kaumnya, iaitu kaum Yahudi, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah daripada Nabi Musa ini diulangkan kembali dalam Al-Quran sebagai untuk memberikan manfaat kepada kita umat Nabi Muhammad SAW untuk tidak menjadi seperti umat yang telah terdahulu disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Nabi Musa AS telah menyampaikan seruan agar umatnya kembali mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak sesekali memasukkan sesuatu yang lebih besar ke dalam hati mereka melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tuan-tuan dan puan-puan, dalam kisah Nabi Musa AS ketika baginda keluar sekejap meninggalkan umatnya, maka umatnya telah berpaling daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan masih ingat lagi ketika umat Nabi Musa AS telah menjadikan patung sebagai kegemaran kepada diri mereka untuk disembah dan menjadikan sebagai Tuhan. Dan akhirnya anak patung tersebut telah mesra dan tertanam ke dalam jiwa dan sanubari mereka. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bagaimana ia berlaku? Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah dinyatakan. Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan kepada kita semua bahawa itu adalah sebab kekufuran mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bermula daripada sikap kufur itu, maka selepas itu mereka pun telah melalui perkara-perkara yang telah menyesatkan mereka. Oleh itu tuan-tuan dan puan, kenapa kita membincangkan ayat ini pada hari ini, dan kenapa kita ingin mengambil iktibar daripada ayat ini pada hari ini, bagaimana keadaan kita pada hari ini dan bagaimana generasi selepas ini yang sepatutnya kita lihat. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Quran setiap hari ini membincangkan tentang perkara dunia untuk masuk ke dalam hati. Hari ini tanpa kita sedari, banyak perkara yang telah dan tidak sepatutnya mengambil tempat di dalam hati kita, telah menggantikan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat saja ketakjuban manusia pada hari ini terhadap perkara yang jauh sekali tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hari ini gaya artis lebih digemari berbanding dengan sunnah Nabi SAW. Novel-novel yang kononnya Islamik atau bernasihat menjadi teman rapat berbanding Al-Quran Al-Karim serta terjemahannya. Kumpulan penyanyi lebih diminati, K-pop dan sebagainya berbanding golongan sahabat Rasul yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi perkara-perkara yang sanggup dijadikan buah mulut berbanding dengan zikrullah ataupun membaca Al-Quran pada hari ini. Penulisan-penulisan ataupun cerita-cerita, dongeng dan sebagainya lebih menarik daripada memahami isi kandungan Al-Quran. Apa yang kita risaukan sangat? Ya, mungkin ada banyak orang yang di luar sana bertanya, apa yang nak dirisaukan sangat?
Ya, memang sepatutnya kita risaukan kerana kuatiri sifat kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala telah berada dalam diri kita sehingga sebenarnya menjadikan kita telah berasa jauh, telah merasakan jauh daripada mesra dengan Quran berada dalam hati kita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abi Daud yang bermaksud kecintaan kamu terhadap sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu yang kita risaukan, kita takutkan kecintaan kita, kesukaan kita selain daripada keutamaan kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala telah sebati dalam diri dan menyebabkan kita tidak dapat lagi merasakan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tepuk dada tanyalah iman. Mungkin kecintaan kita terhadap perkara dunia ini telah menyebabkan hati kita berasa selamat di atas muka bumi ini. Merasakan dunia ini adalah kepunyaan kita selama-lamanya. Amat bahaya tuan-tuan dan puan kerana satu hari nanti di saat-saat kita hendak dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita risaukan hanya ketika itulah sahaja masa yang tinggal untuk kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, bersama kita mengambil iktibar kepada diri sendiri agar kita sentiasa memperoleh ilmu dan perasaan yang bertepatan dengan Islam, bertepatan dengan apa yang dikandungkan oleh Al-Quranul Karim, supaya melahirkan perkataan dan tindakan kita yang selari dengan iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran setiap hari mengajak kita untuk mengambil iktibar dan meletakkan dunia tidak masuk ke dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.